Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ni. Sihat. Ustaz sihat kau? Alhamdulillah semua sihat. Nak pakai ada kau? Malai progres. Kurang sikit balai ni. Okey. Jadi kita mula pembincangan dan pertemuan kita pada malam ini dalam majlis wakaf ilmi, dalam program wakaf ilmi yang tak silapnya dah siri ke-21 pada malam ini. Banyak dah. Banyak dah, siri ke-21. Dan insya-Allah wakaf ilmi yang kita anjurkan ini, yang kita programkan ini, dia perbincangan kita ni secara santai. Secara santai, secara sembel-sembel atas wakaf. Jadi dan insya-Allah dia ni, program kita ni wakaf ilmi ni akan jadi amal jariah kita lah. Akan jadi amal jariah kita dari segi ilmu. Jadi apabila kita meninggal nanti, kita tak tahu kita ni meninggal bila-bila masa. Jadi program-program macam ni insya-Allah lah, mudah-mudahan ilmu yang kita lontarkan mengikut keupayaan yang kita ada, ia menjadi saham untuk kita dari akhirat nanti. Okay, insya-Allah Ustaz. Ustaz dah bersedia dah? Okay. Boleh insya-Allah. Jadi kita mulakan program kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Baihaqi bin Atiqullah dan seluruh pendengar pelayar yang berada di luar sana. Jadi mudah-mudahan kita semua berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta pengampunan juga keredaannya. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi dalam majlis ilmu wakaf ilmi pada malam ini, kita akan mulakan dengan membaca sepotong ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, wahai insan, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya, jadi menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, bila kita tengok kepada ayat tu, Allah SWT menyebut tentang perkataan insan, perkataan manusia di situ, itu insan. Jadi di mana Allah SWT kata manusia ni dia kena bekerja keras. Dia kena bekerja keras untuk dia nak menemui Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila manusia tu bekerja keras, ada manusia tu dia bekerja keras untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala, mematuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dan ada juga sebagai manusia dia akan engkar, dia tidak akan patuh, dia buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi dua-dua manusia ni, dari dua kondisi manusia ni, dia akan berjumpa dengan Allah SWT. Dia akan berjumpa dengan Allah SWT dan dia akan menerima habuai masing-masing, sama ada habuai baik ataupun habuai yang tidak baik. Jadi balik pada perbincangan kita hari ni Ustaz Abdul Hakim, Ambo ni lahir 13 tahun setelah merdeka. Lepas dah lah. Lepas dah lah. Jadi orang panggil apa? Orang panggil pasca merdeka. Anak pasca merdeka. Ustaznya itu agak-agak berapa tahun? Ambo 73. 73. Lepas kan. Tak jauh tu soseng tu, tak jauh tu. Iyalah, tapi lepas merdeka belakang dah. Lepas merdeka. Jadi kita ni kita ni anak merdeka lah. Mana anak merdeka sebab kita lahir selepas merdeka. Ada pun mak ayah kita tu dia lahir sebelum merdeka. Jadi dia panggil pra merdeka, sebelum merdeka. Kita ni pasca merdeka. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi 13 tahun kita merdeka tahun 57. Tahun 1957. Dan sekarang ni dah masuk ke tahun 24 dah kita menyambut kemerdekaan. Jadi 13 tahun selepas tu selepas merdeka tu kita masih rasa lagi lah kehidupan kesusahan kita rasa lagi masa tu. Masa tu kita gosok baju guna sereka berapa masa tu? Ingat lagi kau Ustaz? Ambon elektrik dah tak ada ngaran. Tak ada. Tak ada. Tahu ada hak aran tapi tak ada kita. Ambon ada ngaran. Jadi esok kita pergi sekolah tu petang ni kita tunggu cari porong dah lah. Kita cari porong, lepas tu kita bakar, buat sendiri belakang tu. Lepas tu kita cari porong, kita bakar dia merah molek, kita pun ambil lah porong tu, kita bakar merah tu masuk dari sereka tu. Payah kali. Payah. Lepas tu kita gosoklah baju. Lepas tu dia sereka tu pula dia ada lubang kat kiri kanan. Dia ada 3 kiri kanan tu ada 3 ni ke 4 ke begitu tak ingat lah. Jadi kadang-kadang dia mengecik keluar tu. Kena baju pula. Kena baju pula. Allah Akbar sesa. Lepas tu dari segi dapur dah kalau nak masak nak ke apa. Hak paling modernnya dapur minyak ya. Dapur Semawan deh. Dapur Semawan tu. Semawan. Lepas tu dapur air. Dapur kayu lah. Dapur kayu atas tu penuh dengan abu. Lepas tu galai besi. Tu masak atas tu. Yalah dah. Dah kau Ustaz Bai waktu tu. Dapur dah. Dapur dah. Hak kapur lah kalau hak 2 rumah ni dapur ni dah minyak gas. Minyak gas. Jadi nak royak kita imbau kita imbau balik tu nak royaknya. Kita boleh bayar lah setelah 17 tahun merdeka pun makna kita boleh bayar lah. Dok kesusahan iwapok kita dak. Sebelum ni macam mana cara dia hidup. Cara dia hidup dengan apa ni alat dapur dan sebagainya. Cara dia ni hidup macam mana. Kita rasa sangat perik lah. Betul lah kalau kata orang sebelum merdeka ni duk makan ke apa? Makan ubi kayu ke tak? Ubi kayu. Makan ubi kayu. Ubi kayu pula mahal. Ubi kayu pula mahal. Pasal orang tak nan ni mana ubi kayu. Tak nan ni mana. Baik, Ustaz, balik pada pembincangan kita pada hari ni.
Ya. Merdeka kau kita. Merdeka kau kita. Tu soalan cepumah tu. Jadi merdeka kau kita. Tu soalan perbincangan kita pada malam ni. Jadi bila sebut kata merdeka kau kita, dia benda tu dia subjektif lah. Kita nampak benda tu subjektif, dia balik kepada kepada pemahaman, pandangan ataupun kehendak masing-masing. Mungkin satu orang tu dia kata dia konon hari ni orang ramai kata merdeka. Dah, merdeka tu kerana selamat daripada kuasa asing. Penjajah tu dah keluar. Tapi dalam masa yang sama dia masih lagi orang kata merdeka masa dalam yang sama dia masih lagi dijajah, mungkin dari segi pemikiran dan sebagainya. Dan bila kata sebut merdeka ni, dia ada bahagian-bahagian dia. Merdeka merdeka tanah air, pemerintah, ada merdeka ekonomi, politik, fikiran dan sebagainya. Jadi kita ada hari ni merdeka dari segi tanah air. Makna penjajah duduk jajah kita beratus tahun tu jegi tu. Tapi dalam keadaan begitu dia tinggal, dia punya peninggalan dia. Macam undang-undang tu sendiri masih lagi undang-undang penjajah. Jadi bila kita kata nak sebut kata merdeka tu, jadi bukan kata tak boleh nak sambut, merdeka boleh, tapi rasa tak meresap dalam jiwa lah. Tapi apa pun alhamdulillah lah, sekurangnya kita telah pun penjajah telah keluar. Jadi kita boleh baloh kata godel kau berapa dalam kalangan kita sendiri. Baik. Jadi untuk memulakan bicara kita pada malam ni, ana nak minta Ustaz Bahaki jelaskan kepada kita tentang takrif kemerdekaan. Kopah tarikh kemerdekaan supaya insya-Allah lah kita semua dapat berkongsi, dapat kefahaman yang sebaiknya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amir selaku moderator dan tuan-tuan, puan-puan yang menonton dan juga mendengar siaran kita pada malam inilah. Pertamanya saya nak ucap alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita semua, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita nak bincang pada malam ni. Hari ni hari ke-31 Ogos yang kita sama-sama sambut hari merdeka kan. Jadi pada itu kita boleh sebut selamat menyambut hari kemerdekaan lah bagi negara Malaysia kita. Walaupun Ustaz Amir sebut dah tadi pengertian kemerdekaan itu macam-macam kan. Mana mengikut orang, mengikut sudut pandang lagu mana, mengikut keadaannya lagu mana. Tapi kita boleh maknanya beri pandangan kita, orang lain boleh beri pandangan dia, dan kita sama-sama fikir dan kita tengok yang terbaik lah. Kalau sebut merdeka ni senang ya, maknanya kalau kita terjemah kot Melayu ke, dipanggil bebas. Bebas, tak terikat ataupun tidak dipenjarakan, tidak terbelenggu. Maknanya kita boleh buat gapo mengikut, sepatutnya lah mengikut gapo kita mahu, mengikut kehendak kita sendiri. Maknanya kita tidak menjadi hamba kepada orang lain. Kita tidak diikat untuk mengikut gapo saja orang lain suruh kita buat. Itu makna merdeka kan. Orang Arab panggil al-istiqlal, mustaqil, maknanya dia tersendiri, dia boleh mengikut gapo kehendak dia tanpa ada sekatan daripada orang lain. Maknanya dia bebas
untuk melakukan apa saja yang dia mahu lah. Itu dah segi makna mudah. Tapi kalau kita kecek dalam pengertian sebuah negara, sudah tentulah kita akan pergi kepada kebebasan sebuah negara tu daripada dijajah. Dan negara kita ni sejarah penjajah itu panjang, bukan mari 23 tahun, mari ratus-ratus tahun dulu. Semenjak daripada Portugis lagi kita belajar, semenjak daripada Belanda ada orang putih Inggeris. Portugis, Belanda, Inggeris tu orang putih belakang. Maknanya kita kadang-kadang kita sebut orang putih tu Inggeris kan. Tapi kita bawa belakang lah. Orang putih belakang tu. Kata ada orang Jepun, ada orang komunis betul. Panjang lah maknanya daripada 1511 sampai 1957 tu masanya agak panjang. Semua tu sebagai mana Ustaz Amir sebut tadi, kita hok kecek malam ni tak rasa belakang zaman dulu lagu mana. Cuma kita hanya boleh baca sejarah. Nak lagu mana keadaannya, lagu mana orang zaman dulunya, lagu mana kehidupan, lagu mana pentadbirannya di bawah penjajah tu lagu mana. Dan memang nak tak nak kita kena mengaku bahawa negara kita ni pernah dijajah. Maknanya walaupun ada juga kadang-kadang kita tak tahu pemikiran orang ramai, tapi ada juga pakar-pakar sejarah yang mengatakan negara kita tidak pernah dijajah. Kita pernah dengar ada 2-3 tahun lalu dia kata negara kita ni tak pernah dijajah pun. Cuma ditadbir oleh Inggeris. Sebab tu dia kata dia maknanya tak guna perkataan kemerdekaan. Maknanya semua hanya dilepaskan oleh pentadbiran Inggeris kepada pentadbiran negara kita ya. Tapi lagu-lagu mana pun kuasa alih kuasa kan. Lagu-lagu mana pun memang kita nak mengaku tak mengaku, memang kita kena akui negara kita ni pernah dijajah. Sebab tu kita orang tua kita maknanya pejuang dulu dan negara kita sendiri pun meletakkan satu tarikh yang disebut tarikh kemerdekaan. Mana kita berjaya memerdekakan negara kita daripada penjajah lah. Itu hal paling mudah sekali. Dan penjajah tu memang tak ada dah. Mana hal tu kita tahu belakang, perjuangannya sangat panjang. Dan kalau kita nak sebut sejarah perjuangan kemerdekaan ni memang banyak benda yang kita boleh buat. Tapi boleh jadi masa malam ni kita tidak nak pergi kat tu kan. Dia panjang. Cuma kita bagi hamba lah, maknanya kalau kita sebut sejarah kemerdekaan ni, dan kita kenal tokoh-tokoh dia, sekurang-kurangnya kita kena meraihkan semua orang yang pernah terlibat dengan perjuangan kemerdekaan. Mana kita tak boleh pilih orang ni saja, orang tu saja. Dan semua orang yang terlibat dengan lawan penjajah ni, kita kena iktiraf dia adalah pejuang kemerdekaan. Siapa kita tak pernah, kita ni tak pernah berjuang kemerdekaan, tiba-tiba kita nak kata orang tu yang berjuang kemerdekaan, orang ni tidak kan. Ramai orang yang sebenarnya dia dinafikan daripada menjadi tokoh ataupun orang yang memperjuangkan kemerdekaan. Macam ulama-ulama kita. Apabila kita sambut hari kemerdekaan, biasanya diberitahu pada kita orang ni ya, orang tu ya. Sedangkan ramai lagi orang yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan tidak disebut nama pun. Bahkan kadang-kadang dimomokkan menjadi orang yang sebaliknya pula. Maknanya orang yang dipandang serong, dipandang buruk dan sebagainya kan. Sebab tu ada orang kata dalam bab sejarah ni, sejarah itu ditulis oleh orang yang menang. Kali kita kaji dengar orang benar, maknanya orang benar ni makna orang yang memerintah lah, pemerintah yang menulis sejarah. Orang yang berjuang sebenarnya kalau dia tak jadi pemerintah, dia sejarah dia tu tak tahu duk mana. Walaupun boleh jadi dia adalah pejuang kemerdekaan, tapi kerana dia tu tidak termasuk dalam kalangan yang memerintah, maka nama dia tu tidak akan disebut lah. Jadi orang yang memerintah, dialah yang menulis sejarah kemerdekaan ataupun sejarah perjuangan. Sebab tu kadang-kadang, macam Ustaz Amir sebut tadi, ada orang apabila mari hari 31 Ogos ni, kita tak berapa nak sambut pun hari kemerdekaan. Bukan kita tak tahu kemerdekaan itu rasa mahal kan. Benda ni mahal, benda ni penting. Tapi kita tak berasa nak sambut sebabnya kita tengok apabila ditunjuk dalam TV, ditunjuk dalam media, dipaparkan kepada kita, seolah-olah puak dia je sambut ataupun perjuangkan kemerdekaan. Kita ni
tak termasuk. Lepas tu nak suruh kita kibar jalur gemilang, kita nak suruh kita bawa derok. Kita bukan tak sayang pada negara kita, tapi cara setengah-setengah pihak tu mengajak kita untuk menyambut kemerdekaan dengan cara yang tidak betul. Tidak meraihkan semua orang. Sedekah ramah lagi. Ramah lagi. Ya. Ambo cerita sikit dah. Kita start kena jajah 1511 dah. 1511 dah. Kejatuhan Kota Melaka. Oleh Portugis. Lepas tu kita merdeka tahun 1957. Jadi kalau kita duduk dengar-dengar dengar pejuang kemerdekaan hari ni. Jadi kalau kita duduk dengar agak macam 4-5 orang je. 4-5 orang, 4-5 pertubuhan tertentu je. Sedangkan sejarah penjajahan tu start daripada 1500 dah 1511 tu, makan ratusan tahun, 400 tahun lebih tu. 400 tahun. Tak ada ke apa ni? Hok kata orang hok duk berjual tu sepanjang 300-400 tahun tu tak ada ke orang lain. Itu kata panjang kan. Panjang. Daripada dulu sampai ke ni macam-macam jenis orang, macam-macam golongan. Tapi topik 2-3 orang tu ya kan. Topik 2-3 orang tu. Lepas tu kalau kita tengok TV pun dok, cerita Bukit Kepong. Bila mari ke Kemerdekaan Bukit Kepong ah. Kalau kita boleh kejap politik oleh ni kan. Tu kan cerita UMNO lah. kalau nak jelas kan. Kalau kita nak jelas orang setuju. Tapi kadang-kadang kita tengok Merdeka ni seolah-olah macam UMNO yang berjuang kemerdekaan. Orang lain tak. Bukan nak kata kau tidak, tapi rakyatnya lagu tu lah gambar dia menyebabkan rakyat yang terbanyak ni jadi kita jadi tak berapa nak semangat nak sambut. Sebabnya apabila kita suruh lagu tu seolah-olah meraihkan sejarah UMNO, bukan sejarah Malaysia, bukan sejarah kemerdekaan Malaysia kita kan. Contoh kalau kita kata di Kelantan dah, kita Tok Janggut dah. Tok Janggut dah hok menetap antara ulama hok dok menetap penjajah. Cuba kita tengok. Ada kau cerita bab Tok Janggut dalam TV? Dah. Lepas tu baik bila dah Tok Janggut cerita dalam TV ke ataupun lepas dah Tok Janggut meninggal. Dah mati. Tak ada hilang Tok Janggut tu tak ada. Mana soal Tok Janggut ni tak ada. Tak ada peranan langsung, fungsi langsung. Tak termasuk dalam perjuangan kan. Bahkan kadang-kadang orang tunjuk pula kubur dia kena gantung terbalik macam dia ni pemberontak pula. Pemberontak pula. Mana kita tak nak betul sejarah kita dengan baik. Anak-anak kita bawah ni boleh tahu benda sebenar ke mana. Itu jadi masalah. Sebab tu Amal sebut tadi mana sejarah ni biasanya ditulis oleh orang yang menang. Dia tulis mengikut apa hak dia nak. Dia biasanya menafikan peranan orang lain. Dia tidak berlagu dengan dia lah. Manakala kita nak itu memang banyak. Kadang-kadang memang kita sebut nama-nama macam geger 45 tahun dulu macam nama Mak Indra kan. Walaupun Syamsiah Fakir memang dia berjuang komunis. Tapi komunis pada masa tu dia berjuang nak lawan Inggeris, nak lawan penjajah kan. Kalau kira lawan penjajah ni, kalau kira nak tahasah tu lawan penjajah, nak suruh penjajah lari ni, boleh lah dia kemerdekaan juga. Tapi apabila benda tu ditulis, dia kata dia ni lawan kerajaan dan sebagainya, jadi buruk lah, jadi hudus lah nama-nama tu. Rashid Maidin kan. Walaupun dia disebut komunis, kita pun tak tahu lagu mana sebenarnya. Tapi dia adalah, orang kata dia seorang ustaz. Dia ada macam pondok pula di sebelah Thailand dan sebagainya. Maknanya bukan orang calai-calai dia ni. Mana orang yang ada kefahaman agama, dia memperjuangkan kemerdekaan. Cuma tak berlagu angin dengan kerajaan yang benar selepas pada tu. Jadi imej dia tu dipusing, jadi tak baik lah. Bukan kita nak mengagungkan sebelum tu, tapi nak rayaknya dalam bab meraihkan sejarah ni kita kena adil lah. Biar rakyat berlaku. Siapa berjuang, kita setuju tak setuju rakyat berlaku.
Macam macam kita lah ni pun lagu tu. Kita meraihkan tokoh ni tidak ada. Apabila dia bersama kita, kita raih dia. Apabila dia tak bersama kita, kita kadang-kadang gambar dia pun kita tak boleh tengok kan. Macam kalau sejarah dulu, kalau masa arwah Tok Guru ni Aziz ada, dia ni misal kata Menteri Besar Kelantan. Kerajaan Kelantan ni bawah dia. Mana segala hak ada di Kelantan ni bawah jadi rakyat dia. Tapi gambar dia sendiri nak gantung di setengah-setengah pejabat pun tak boleh kan. Nak rakyat contoh. Mana nak rakyatnya, dia tidak diraihkan. Kerana dia tidak bersama dengan pemerintah yang ada di peringkat lebih atas pada tu. Sedangkan dia ni, kerajaan Kelantan ni bawah dia. Rakyat Kelantan bawah dia. Gambar kadang-kadang kita masuk sekolah, tak ada gambar Tok Guru ni Aziz sebagai Menteri Besar. Masuk pejabat-pejabat kerajaan persatuan tak ada. Nak cari mana, kalau akhir-akhir tu kalau nak jumpa. Tapi nak rakyatnya lagu tu lah perangai. Kita sebut penjajah tu kita. Perangai hak tak comel tu masih lagi seolah-olah kita ni tidak berjiwa merdeka lah, tidak meraihkan. Kita sebut maknanya benda yang tidak sama dengan kita tu, walaupun dia betul, kita kena raih. Walaupun mari daripada siapa tu, kita kena. Ustaz, Ustaz Zaki, jadi kalau kita tengoklah sejarah penjajah di Malaysia ni, kita tengok Portugis dah. Portugis ni dia jajah kita dari tahun 1511 hingga 1941, selama 130 tahun. Belanda pula daripada 1941 hingga 1804, selama 183 tahun. Lepas tu Inggeris pula ataupun British daripada tahun 1824 hingga 1941, 117 tahun. Lepas tu masuk pula Jepun. Mari pula Jepun. Tahun 41 hingga tahun 45. 1941 hingga 1945, 4 tahun. Kemudian mari pula Inggeris British daripada kalah Jepun tu dah mari pula. Jadi dia mengetah pula daripada tahun 1945 hingga 1957, 12 tahun. Jadi bila kita tengok ni negara penjajah tu, bangsa penjajah. Jadi mereka jajah kita ratusan tahun ni, bila kita sambut setiap kali sambut merdeka, kita macam tak nampak dalam apa ni ucapan ko dalam sama dalam media ko, dalam media elektronik ko, media cetak ko dan sebagainya. Kita tak nampak keburukan, kejahatan, kebangsaan penjajah ni, kita tak nampak. Di highlight ke, diwajahkan, dipaparkan kepada masyarakat umum. Kita tak nampak. Jadi hak kita nampaknya bila kata merdeka ni, bila merdeka ada satu parti komunis ke apa? Parti komunis dah. Jadi bila sebut merdeka, seolah-olah komunis hak jajah kita kan? Ya, seolah-olah komunis hak duduk jajah kita beratus tahun ni. Jadi kenapa sampai iyalah hak komunis tu kita terima lah, komunis tu antara beta tiga antara keganasan dia di mana orang tua kita cerita dulu. Tapi tapi lama mana? Dia berlaku tu. Tapi lama tu ratusan tahun tu, dekat 400 tahun lebih dah kalau kita jumlah semua tu. Ya, Pak Nek. Sedekah kalau kita pergi kepada sejarah dak, macam Portugis ke Inggeris ke, dia masuk ni dia ada 3 perkara utama antara dia ambil dari negara kita. Pertama sekali dia kuasai ekonomi. Dia kuasai ekonomi, dia ambil segala rempah ratu kita dan sebagainya. Dia ambil. Sebab negara kita kaya dengan biji timah, besi, getah dan sebagainya. Dia ambil, dia kawal lagi. Lepas tu, bila dia dah boleh ekonomi, dia pergi pula berasas kepada politik. Dia cuba pula ambil kuasa politik. Lepas tu dia boleh kuasa politik, dia pergi pula kepada agama. Dia kacau agama. Dan bila kita boleh tengok, kita boleh lihat, bila Portugis ke Inggeris dia tinggal negara kita,
kesel penjajah itu masih ada, khususnya dari segi peninggalan pembangunan dia tinggal bangunan dia. Contoh kalau di Melaka tu di Formosa dah. Kita tengok di situ. Jadi kita macam agung pula. Jadi peninggalan dia ni diagungkan pula sedekah dia ni penjajah. Ya. Jadi bangunan-bangunan dia dia melawak juga. Kita pergi melawak juga. Jadi bunyi beci sangat ya. Beci sangat. Jadi macam mana tu? Cuba Ustaz ulas sikit lagi tu. Macam mana ni benda-benda macam ni boleh berlaku? Ni apa maksud yang terselindung tu? Yalah, itulah kata mana kita ni merdeka tu lagu mana sebenarnya. Kalau kita betul benci pada penjajah, maknanya gapo-gapo hak dia tinggal tu kita tak terima dah lah. Tapi kita ni nak royak seolah-olah lah benci tapi sayang. Sayang. Tak sayang ke mana pasal kalau hak ngelah sekali Inggeris tu sebelum dia tinggal kita, seolah-olah dia lah yang mengatur lagu mana nak suruh negara kita ni jadi kan. Sebab tu kita terima hak kata Lord Rex ke apa semua sekali tu, lembaga hak dia susun ke. Maknanya hak kita adalah ni bukan hak kita susun sendiri tapi hak dia tinggal kita. Hak tu nak kata kalau kita ni betul-betul nak bebas daripada penjajahan, mana sepatutnya hak sako dia. Kita ambil sako dia juga. Mana walaupun bukan kata tak comel belaka tidak, tapi nak rayaknya kita masih lagi macam bergantung pada dia lah. Hak dia buat kita tu kita ambil. Bukan kata kita apabila merdeka ni kita buat sendiri, tulis sendiri. Cuma nak tiru-tiru sikit ada apa. Ni kita ambil hak dia tu. Lepas tu amal hafalan ni kan. Setengah-setengah tu. Maknanya kita ubah sikit-sikit. Tu kata pelik nak kata saya, nak kata benci tapi masih lagi kita meraihkan benda tu. Maknanya kita nak juga. Jadi merdeka lagu mana. Okey, Ustaz. Cuba Ustaz bagi kalau ada lah beberapa pandangan pandangan beberapa tokoh lah berkaitan dengan kemerdekaan yang kita boleh kongsi. Dia kalau kita kecek dalam bab agama kita, maknanya kita ni bukan saja kita nak merdeka dari segi fizikal, maknanya negara kita bebas daripada penjajah kan. Allah Ta'ala suruh kita ni menjadi manusia secara individu pun manusia yang merdeka, manusia yang kita ada pegangan kita sendiri. Mana kalau kita tengok ayat yang jelas Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk dia menjadi hamba pada aku. Menjadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya adalah lambang kepada kemerdekaan seseorang manusia. Kerana kita hanya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja, tidak menjadi hamba kepada orang, tidak menjadi hamba pada makhluk, tidak menjadi hamba kepada mana-mana benda lain. Apabila kita letak hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang kita jadi hamba kepada dia, maka dari segi tindak tanduk dia kita hanya jaga, kita bebas untuk buat apa selagi mana kita memelihara apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kata bebas terlalu bebas tak boleh juga kerana kita ada terikat dengan agama kita, terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi apabila kita jadi hamba Allah Taala sebenarnya kita bebas. Bebas daripada kongkongnya orang lain. Bebas daripada maknanya belenggu yang kita bimbang orang tu nak kata gapo, orang ni nak kata gapo. Dan kita tengok benda ni memang telah dibuktikan oleh sejarah dalam agama kita sendiri. Lagu mana Islam ni melahirkan insan yang merdeka, insan yang bebas. Bebas, kalau dia mana bebas tu maknanya kalau dia tengok benda tu betul, walaupun orang lain kata salah belaka, dia akan tu benda yang betul. Kalau dia tengok benda tu salah, walaupun orang lain kata betul belaka, dia akan tegur benda tu menjadi satu kesalahan. Mana dia tidak terikat dengan orang lain, tapi dia hanya terikat pada Allah Ta'ala. Itu adalah makna sebenar kebebasan. Dia berani. Makna dia berani. Walaupun dia sorang, kerana dia diajar, dia sorang pun dia bebas. Dia tak takut pada siapa-siapa. Macam tokoh masyhur kan, nama apa? Sahabat Rubai bin Amir kan. Dia pergi jumpa dengan Rostum, seorang panglima tentera yang sangat hebat. Orang takut belaka.
Tapi dia kira ayat jelas. Apabila ditanya Islam hak membawa ni ke apa? Dia sebut Allahumma bta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atiha wal akhirah. Aku mari ni bawa satu fahaman, bawa satu agama yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada kami di kekal tersebut untuk mengeluarkan manusia daripada memperhambakan sesama manusia, untuk mengeluarkan manusia daripada kejahatan dan kezaliman agama-agama yang ada, dan untuk mengeluarkan manusia daripada sempitnya hidup di atas dunia ni kepada keluasannya dan juga keluasan di akhirat nanti. Mana memang ni adalah mafhum ataupun arti kemerdekaan yang sebenar. Dia tak terikat dengan siapa-siapa. Dia hanya terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah siapa depan dia pun, walaupun ada raja, walaupun ada kuasa, walaupun ada segala-galanya, tapi dia berani untuk mengeluarkan pandangan dia kerana dia rasa dia tak perlu takut kawan-kawan itu. Dia hanya perlu takut pada Allah. Tanggungjawab dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilahirkan oleh sejarah agama kita Islam, sama ada dengan orang lain ataupun sama sendiri. Kita baca sejarah Sayyidina Umar apabila jadi khalifah, apabila dia dirasakan dia buat salah, ada orang berani tegur. Ada orang berani, walaupun dia pemimpin, walaupun dia khalifah, orang biasa saja tegur, bukan kata orang hebat-hebat. Hatta kalau kita baca sejarah orang apabila Sayyidina Umar naik khutbah kan, ada seorang sahabat tegur, kami tidak apabila Sayyidina Umar kata as-sam'u wa ta'ah, mu kena dengar, mu kena ikut gapo aku nak kata ni. Bangun seorang sahabat dia kata, aku tak akan dengar dan aku tak akan taat selagi mana mu tak jelaskan daripada mana mu dapat kain untuk mu kamu buat jubah. Tak ada sejarah dia kan. Lalu apabila dia jelaskan oleh Sayyidina Umar, barulah dia kata sekarang ni as-sam'u wa ta'ah, mu boleh kecek, kami akan dengar dan kami. Dan ayatnya dia boleh tegur Sayyidina Umar yang menjadi pemimpin pada masa itu, walaupun dia tu sampai hari ni kita tak kenal nama dia. Ayatnya dia orang biasa ya, orang kampung tapi apabila dia tengok benda tak betul, dia tegur walaupun siapa. Kita lah ni, adakah kita mempunyai jiwa yang seumpama itu? Tengok kebatilan, tengok benda betul, tengok benda salah. Setakat mana kita rasa kita merdeka untuk kita bebas mengkritik atau bebas kita menegur segala benda yang berlaku tu. Bebas tu bukan kata kita sebut bebas ikut dia, benda kita nak tegur tu walaupun hak kita rakyat salah. Tidak. Maknanya kalau salah kita rakyat benda betul. Mana kalau benda betul tu kita sokong dengan fakta-fakta yang boleh membawa kepada kebaikan. Ni sebenarnya yang kita nak lahirkan daripada jiwa yang merdeka. Maknanya dia mempunyai kebebasan untuk dia buat selagi mana dia tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi kita sebut sama, ada lagi ke tidak kita sebut di musim-musim ni, orang yang Nabi kata boleh mengatakan kalimat haqqin inda sultanin jahil, melahirkan kalimah yang benar apabila berhadapan dengan kerajaan ataupun kuasa yang jahat. Kita mungkin nak kata kalau siapa-siapa tidak, tapi nak rakyatnya. Ada ke tidak orang yang punya jiwa lagu tu? Sama ada dia orang biasa, sama ada dia ulama, sama ada dia ada pangkat, ada. Kalau kita tengok, kalau kita kecek atas nama kita ni orang yang ada ilmu sikit dalam bab agama kan. Orang yang ada ilmu agama. Berapa orang ada ilmu agama lah ni, dia berani kata benda hak semati kepada orang yang mempunyai kuasa. Tambah-tambah musim Covid lah ni. Kita nak pergi masjid berupaya. Tapi maknanya siap betul. Tu pun tak berani nak Nak rakyat lagu mana kita nak payah. Berapa orang tak berani? Kita berkait dengan Ustaz sebut tadi, berkenaan dengan kemerdekaan hakiki yang ditunjukkan oleh Rabi'i Ibn Amir kepada Panglima Rustum. Jadi di sini kita ada yang bawa satu pandangan lah, pandangan tokoh berkaitan dengan kemerdekaan. Jadi kita boleh tengok sini. Kata dia
Ni Said Muhammad Najib, Said Muhammad Naqib Al-Atas. Said Muhammad Naqib Al-Atas. Dia kata, apabila disebut kebebasan dalam tradisi Islam, ianya merujuk kepada ikhtiar dan bukan hurriyah. Al-ikhtiar bukan hurriyah. Ikhtiar adalah memilih sesuatu untuk yang lebih baik. Oleh itu, menurut beliau, kebebasan adalah berbuat menurut tuntutan sifat dasarnya yang benar dan selari dengan fitrah insani dan tuntutan ilahi. Nampak dari situ. Jadi kebebasan, kemerdekaan ni dia bukan kebebasan. Sebab tak ada kebebasan, tak ada kebebasan mutlak, tak ada. Tak ada kebebasan mutlak, tak ada. Kita baik orang Islam lebih-lebih lagi lah. Orang bukan Islam pun, dia tak ada kebebasan mutlak. Sebab dia hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tidak diambil, tidak ditaklif, tidak ditaklifat dengan perintah-perintah, halal-haram, hukum hakam dan sebagainya. Tapi dia tetap, bila dia mati sesok, dia meninggal sesok, dia tetap berhadapan dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana tak ada kebebasan, tak ada. Jadi kalau kita sebut merdeka ni makna kita bebas bersuara, ataupun kita bebas menipu, bebas menipu, bebas mengkhianati. Tu siapa seolah-olah hari ni kita tengok manusia tu bila dia mengkhianati manusia yang lain, lebih-lebih lagi bila pengkhianatan tu mari daripada orang yang ada kedudukan, orang ada pangkat, ada kuasa. Jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dianggap bukan satu pengkhianatan. Bukan dianggap satu pengkhianatan, tapi dianggap macam satu kelicikan, satu kelegatan. Skill power. Jadi apakah ini kita boleh panggil sebut merdeka? Jadi sangat tidak patutlah kalau kita nak bercakap merdeka, tiba-tiba benda-benda macam ni boleh berlaku dan sehingga orang ramai anggap benda tu macam tak ada apa. Tak ada kesalahan apa-apa. Tak ada berasa salah apa, tak ada. Sebab itu dia kata permain ni. Dia panggil permain ni. Baca kata bola sepak ya. Baca seolah-olah lebih kurang bola sepak ya. Badideh. Kata kita dengar mau gitu. Iya. Sedekah kalau kita tengok ada dalam banyak ayat-ayat Quran, Allah SWT dia marah orang yang mencabut perjanjian, yang mengkhianati perjanjian. Dan kalau kita tengok hadis Nabi SAW pun, dia sebut ada salah satu daripada sifat orang munafik ni, bila dia berjanji wa iza ahada ghadara, bila dia berjanji tu dia ingkar janji. Baik, jadi balik kepada tadi, kita pegang poin sini bahawa kebebasan ni ataupun merdeka kita sambut hari ni bukannya kebebasan, dia adalah ikhtiar. Ikhtiar ni makna kita kena pilih. Bila berada depan kita tu satu perkara, kita kena pilih. Dia tu baik ke buruk? Dia tu al-haqqu ke al-batil? Jadi betul Allah sebut inna hadaina hussabi wa hadaina hun najdain. Allah sebut wa hadaina hun najdain. Allah tunjuk pada kita ni najdain, dua jalan dah. Walisana wa syafatain dah. Ayat depan dulu dah, walisana wa syafatain wa hadaina hun najdain. Jadi Allah bagi lidah kita, Allah bagi kedua bibir mulut kita, dan Allah bagi pun dua jalan supaya kita pilih hak mana benar, hak mana salah. Jadi dah ayatnya
merdeka ni kita kena sambut hak mana benar, hak mana salah. Ya. Hak mana baik, mana tak baik. Bukan kata merdeka ni kita buat apa kita nak buat. Baik. Kemudian dalam ayat ni Allah SWT sebut falaqtahamal aqabah. Ni hamba nak kait sikitlah. Sebab kita nak sambut kemerdekaan ini sebab ayat ni dalam surah Al-Balad, dia berkaitan dengan kenegaraan. Dia berkaitan dengan kenegaraan, ada beberapa sifat di sini untuk kita tunjukkan kita ni jiwa merdeka. Jadi Allah ada sebut di sini dalam firman-Nya falaqtahamal aqabah. Apakah manusia ni tidak cuba nak mendaki ataupun melalui kepayahan, kesukaran untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Falaqtahamal aqabah. Adakah manusia ni tidak cuba nak mendaki? Dalam ayat ni Allah berbandingkan dengan mendaki gunung. Daki gunung tu susah, payah nak boleh sampai ke atas. Tapi pokok mana pun manusia kena daki. Bapa? Untuk nak dapat syurga Allah SWT. Nak dapat syurga Allah, Allah sebut dari itu falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Membebaskan hamba. Membebaskan hamba. Allah sebut salah satu sini membebaskan hamba. Kalau kita nak syurga, kita kena membebaskan hamba. Salah satu amalan ataupun perbuatan yang sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala, kita membebaskan hamba. Sebab tu ayat apa ni, kita tengok Sayyidina Abu Bakar. Antara orang-orang yang dia bebas tu siapa? Orang-orang dia bebas antaranya contoh Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir dan ada beberapa orang lain lagi. Dia bebas. Jadi bebas hamba ni adalah satu tugasan yang besar dan besar manfaat dia untuk mudah jalan nak pergi pada syurga. Baik, balik pada kemerdekaan hari ni. Balik pada kita kata merdeka hari ni, Ustaz. Ya. Jadi hamba lihat hari ni bila satu orang tu dia ada kuasa. Bila dia ada kuasa, dia dengan kuasa dia, dengan pangkat dia, dengan harta dia, dengan pengaruh dia, dengan segala-galanya, dengan kehebatan dia tu, jadi macam dia nak perhambakan balik manusia. Nak memperhambakan balik manusia. Jadi maksud perhambakan manusia ni, dia nak perbodoh-bodohkan manusia, nak perbodoh-bodohkan orang ramai. Dengan akta-akta, dengan akta-akta yang kadang-kadang di mana akta hak dia buat tu, dia sendiri langgar. Hak dia buat tu dia sendiri langgar. Bila sebut, kita kata konteks dalam konteks pemimpin lah. Bila sebut atas pemimpin ni, contoh melalui tauladan. Ya. Contoh tauladan. Jadi contoh tu sudah tak ada dah kat sini. Tak ada dah contoh. Dia sendiri langgar SOP kok. Dia sendiri langgar SOP. Jadi lepas tu bila individu ada pun rakyat cuba persoalkan, maka rakyat tu pula macam orang bersalah. Macam bersalah. Jadi seolah-olah kita hidup ni, kita ni kena patut jadi hamba lah begitu. Mana apa saja hak tuan nak buat, hak puan nak buat, itu serah pada tuan-puan. Balik pada ayat ni, jadi dalam zaman Nabi dulu, banyak dah Nabi dah sahabat-sahabat lepas ke hamba. Jadi hari ni kita balik macam nak jadi hamba balik. Nak jadi hamba balik. Ya. Tu Ustaz. Jadi Ustaz, kita masuk kepada, kita ada masa tak lama dah, 10 minit lagi. Betul. Betul. Allah SWT berfirman, dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, di mana ada dia panggil Jalil Nasir wal Mansur ni, makna
golongan-golongan muda, anak-anak muda ni. Panggil Ashabul Kahfi ni. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka tu beriman pada Allah SWT dan Allah SWT tambah pula pada mereka tu hidayah. Baik. Minta Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim kaitkan bagaimana pemuda-pemuda Kahfi ni dia anak muda. Supaya anak-anak muda hari ni dah hidup. Tapi bagaimana anak muda ni dia sanggup menentang pemimpin yang zalim pada masa tu, raja zalim pada masa tu, raja yang suruh semua berhala bagainya, dan dia pertahankan akidah dia sanggup selamatkan diri dia untuk ke gua Al-Kahfi untuk pertahankan akidah dia. Jadi minta Ustaz Opah penjelaskan bagaimana Ashabul Kahfi ni boleh memiliki keimanan sampai tahap tu, sanggup tinggalkan segala-galanya kerana nak selamatkan akidah, sanggup masuk ke dalam gua. Minta Ustaz jelaskan. Okey, terima kasih Ustaz. Cuma sebelum daripada hal tu abang nak ulas sikit hak Ustaz Amir sebut 2-3 perkara tadi. Dari segi yang pertama dari segi mutlak tadi kan. Memang kita sebut apabila kita sebut merdeka, kita sebut bebas, memang tidak ada kebebasan mutlak. Satunya kalau kita sebut tadi kita ada terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya memang kalau kita duduk dalam sebuah negara pun, negara kita ada undang-undang. Bukan kata apabila merdeka tu kita bebas buat langgar undang-undang. Tidak lagu tu juga kan. Moga kita undang-undang kita ni ada untuk kebaikan kita, untuk kita nak atur sesuatu kehidupan rakyat dengan lebih baik. Maknanya batasan-batasan tu masih lagi ada. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh melahirkan jiwa-jiwa yang berani, jiwa-jiwa yang boleh kita sebut menegur, mengkritik di dalam rangka undang-undang yang ada. Dan undang-undang ni pun dia tidak mutlak juga. Ada masa kita boleh, tak setuju kita boleh ubah. Walaupun nak ubah tu bukan senang juga. Walaupun bunyi kata ubah dalam parlimen. Masa parlimen dulu, kita dah sebut sama undang-undang ni pun kita kecek boleh, ahli parlimen kecek boleh. Tapi kalau dia kajian tak sah, kita nak ubah titik pun boleh. Bukan sana ubah ayat dalam undang-undang, titik sebutir pun kalau dia tak sah, tak boleh juga. Kalau dia nak pukul 5 pagi dia ubah lagi, boleh lagi kalau dia nak. Pengalaman tu, mana kita pernah bersedia pukul 10 pagi, habis pukul 5 pagi. Lepas tu pukul 10 esok sama pula. Mana kalau kajian nak, tapi nak rakyatnya boleh ubah. Ada, tapi nak rakyatnya kita masih lagi terikat dengan undang-undang. Kita buat dalam rangka tu. Mana selagi mana kita boleh rakyat, kita rakyat. Dan ada pernah disebut kita tidak, memang kita tak say kerajaan ke, pemimpin ke menjadikan rakyat kita ni sebagai hamba. Rakyat bukan hamba, dia ada kebebasan dia. Mana rakyat ni kita jangan memperbodohkan pemikirannya. Walaupun dia rakyat dia orang yang paling rendah sekali, dia masih lagi mempunyai akal, dia masih lagi mempunyai kemampuan untuk dia berfikir dan dia menyatakan pandangan dia. Dia nak rakyat gapah dia. Maknanya rakyat ni kita kena letak dia ada hak dia ada kemampuan dia. Walaupun setara mana rakyat dia bukan hamba kita kan. Dia mesti diberi hak yang sepatutnya. Pernah saya nak tegur sahabat Rasulullah SAW, Al-Amr bil-As, yang anak dia telah katuk ataupun pukul seorang hamba. Kerana anak dia ni gamno, anak dia seragah dah lah kerana ayah dia wakil ayah dia menteri, ayah dia gamno. Jadi pukul hamba tu. Mari depan Sayyidina Umar tanya, mata sta'batumun nas walaqad waladathum ummahatuhum ahrara. Bila pula mu ni pandai-pandai memperhambakan orang, sedangkan dia dilahirkan oleh mak dia dalam keadaan merdeka. Mak dia lahir dia ni merdeka. Apa mu nak buat dia jadi hamba pula? Semua orang ni, walaupun dia rakyat kita, walaupun dia di bawah kita, dia bukan hamba kita. Dia mesti mempunyai hak untuk. Sebab tu Islam ni bebas. Kita boleh kecek, kita memang kita rasa Islam ni kena letak di atas sekali, Islam yang tinggi dah. Kita dah sebut ketuanan Islam, ketuanan Melayu dan sebagainya. Sebenarnya Islam ni dia duduk tinggi tu bukan dengan kita sebut. Kita kena paksa orang terima Islam ni mesti duduk alih ditalih.
tamu-tamu dalam masyarakat majmuk kita ni, orang bukan Islam ramai, orang Cina ada, orang India ada, tidak Islam. Tiba-tiba kita nak kecek, mu kena terima Islam ni sebagai tuan kerana agama Islam tu adalah agama persekutuan. Islam tidak ajar kita mari paksa orang lagu tu. Sekurang-kurangnya kita kena tunjuk contoh. Bapa orang boleh terima Islam ni sebagai agama yang baik untuk semua orang. Walaupun dia tidak memeluk agama Islam, tapi kita boleh tunjuk contoh lagu mana orang dengan gapo hak kita buat dengan Islam ni, orang tengok comelnya Islam. Tak payah kita paksa dia. Sebab tu disebut sama la ikrah hafidin lah gitulah. Dan kita sebut undang-undang tadi, SOP dan sebagainya. Sebab tu ada setengah orang kata, kita lah ni hudud ni memang kita nak buat, kita berjual lama dah. Tapi kita bimbang takut kalau buat hudud kita sendiri pun langgar. SOP yang kita buat pun kita langgar. Adakah kita boleh jamin kalau kita buat hudud pemimpin kita tidak langgar? Maknanya orang bawah ni memang kena sama dah. Pergi ziarah kubur mula kena 10,000. Menteri pergi ziarah kubur tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Mana tak ada apa-apa, benda tunda ya. Tapi nak rakyat ni SOP, benda undang-undang ni kalau kena orang bawah. Orang bawah kena sama. Kalau ni kena sama. Nabi lari ni. Nabi kata lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sariqat laqad ta'tu yadaha. Kalau anak aku Fatimah mencuri, aku akan kerat tangan dia. Kita baca sama hadis ni. Tapi nak buat tu bolehkah kita buat lagu tu? Kita hok kecek bab Islam dah ni. Kalau kita mereta, kalau kita buat undang-undang Islam, kalau betul kita buat kesalahan, adakah kita sanggup untuk dihukum? Rasa payah juga kita. Kecek boleh belaka bab ni. Tapi kena undang di atas kita kan. Pakai dak. Pakai dak lah. Pakai dak. Dan sebab tu balik pada soalan Ustaz Amir tadi, lagu mana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi dia boleh menjadi iman atau mempunyai iman yang kuat lagu tu. Benda yang paling nyata sekali kerana mereka jelas dengan keimanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah hak kita diminta untuk buat apabila kita beriman ni bukan kerana kita turut orang. Kita beriman ni bukan kerana orang bayar pada kita. Kita beriman ni bukan kerana orang upah. Tapi kita beriman kerana kita jelas gapo yang kita nak buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jelas Allah Taala tu memang layak jadi Tuhan kita. Kita jelas Islam tu memang perlu jadi agama kita. Dan apabila benda tu ada dalam hati kita, kita sanggup buat gapo saja yang Allah Taala suruh, kita sanggup buat gapo saja hak Islam perintah pada kita. Tanpa orang boleh sekat kita. Dan itulah orang yang mempunyai jiwa merdeka. Dia kena jelas. Iman ni memang kena jelas. Dan hak ni lah yang kita nak ada dalam jiwa kita dan jiwa rakyat hak ada di bawah kita. Minta tolong jangan kita pandai rakyat kita sebagai orang yang tak ada harga apa-apa. Orang rakyat kita sebagai rakyat kita ni bodoh belaka. Ikut kita nak buat, ikut kajian nak balas. Tidak, jangan. Tambah-tambah lah ni rakyat kita kau cerdik. Maklumat kau banyak. Gapo orang buat kajian buat hari ni tak ada masuk TV, WhatsApp siapa dah. No ayatnya maklumat tu terlalu cepat. Jadi rakyat boleh menilai dan kita boleh tengok lagu mana. Jadi tolong jaga dan tolong meraihkan pandangan orang bawah kita. Dan sekali lagi jangan menjadikan mereka sebagai hamba kita. Mereka adalah orang yang mempunyai jiwa merdeka yang mesti kita raih. Wallahu a'lam. Okey, syukran jazilan. Terima kasih banyak pada Al-Fadhil Ustaz. Saya kira perbincangan terakhir tadi dah merakumi rumusan lah daripada panel kita Ustaz Baihaqi. Dan oleh kerana masa tidak mengizinkan sudah 10.30 ni, jadi ambo buat sebentar dah, banyak lagi perbincangan kita ni. Ambo nak buat rumusan lah sedikit. Jadi bila sebut kemerdekaan ni, jadi pelayar-pelayar di luar sana, sina pendengar di luar sana, bila sebut kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan terletak pada kemerdekaan tanah air saja. Kemerdekaan juga kena ambil kira kemerdekaan dari segi fikrah, fikrah kita, fikri dah panggil. Dari segi fikrah. Jadi fahami kita, mana izm kita. Jadi fikrah kita ni kena jelas. Fikrah kita kena jelas. Kemudian lagi yang keduanya kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi.
Jadi ekonomi, jadi kalau boleh kan ekonomi ni jangan duduk dibolok oleh kumpulan-kumpulan elit lah, golongan-golongan atas saja. Jadi kita nak cakap kemerdekaan sebab menjadi kehinaan dan menjadi kemurkaan Allah SWT bila sebuah negara tu, sebuah negeri tu harta dibolok oleh sekumpulan manusia, sekumpulan elit, pembesar-pembesar pemerintah. Kemudian harta tu tidak turun berkongsi dengan orang ramai. Baik. Ya, okey, itu ayat dia. Jadi harta tu kena biar sabarlah pada rakyat. Jadi hak mana anak yatim, anak yatim, ibu tunggal, lepas tu gelandangan dan macam-macam lagi lah. Orang hak hilang pekerja dan sebagainya. Jadi supaya ruh kemerdekaan tu dapat diresapi dan dapat dirasai oleh daripada sehina-hina rakyat, sekecil-kecil rakyat yang tak ada apa satu, sehinggalah kepada pemimpin yang tertinggi. Termasuk juga ulama-ulama dan agamawan lah. Jadi kita tak silah ada agamawan yang menjadikan agama ni sebagai tunggangan untuk memuaskan nafsu dia, untuk memperolehi ghanimah di peringkat negeri dan negara, sehingga mereka melakukan banyak benda-benda yang tak masuk akal, yang melanggar nilai-nilai. Jadi sehingga hari ni rakyat sendiri pun orang ramai jadi celaru. Hak mana betul, hak mana tak betul lah ni. Tak tahu dah ni. Pasal hak langgar tu orang-orang agama juga contohnya. Jadi itulah rumusan daripada ataupun kesimpulan daripada saya pada malam yang berbahagia ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz Bihaki atas perkongsian pada malam ni. Dan ya, sama-sama. Dan juga kepada sidang pendengar sekalian. Jadi jika sekiranya ada sebagai kekasaran, kecil hati dan sebagainya daripada kami dua, saya mohon kemaafan. Dan insya-Allah di panjang umur kita jumpa di lain kali. Jadi kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan kalimah yang mulia. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana inna na'udzu bika min hadzal waba' wa min kulli maradin wa suqmin wa bala'. Allahumma inna nas'aluka yusran laysa ba'dahu 'usr wa ghinan laysa ba'dahu faqr وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير.